Run it back. Hai, Assalamualaikum. Jadi macam yang kamu request, hari ini aku akan bercerita tentang Mona Fendi. Jadi nak payah senyum-senyum, nak payah ketawa-ketawa. Kali ini kita serius sebab kita mau bercerita tentang case yang meletup. Oke? Jadi sebelum kita bercerita tentang dia nih, kita berkenalan dulu. Siapa si Mona Fendi ini? Kenapa dia nih balik-balik kena sebut Mona Fendi, Mona Fendi, Mona Fendi, Mona Fendi? Mesti kamu semua pernah dengar tentang dia kan? Jadi kita bercerita, kita berkenalan dengan dia dulu. Ini Mona Fendi nih, Mona Fendi itu nama glamournya aja. Jadi nama betulnya sebenarnya Nur Masnah binti Ismail. Jadi dia ini dilahirkan pada 15 Januari 1956 di Kangar, Perlis, Malaysia. Mana tahu kamu nak tahu di mana tuh Perlis? Perlis itu ada di Malaysia, oke? Jadi dia nih sebelum ini merupakan seorang penyanyi pop di negara kita nih. Sebelum dia berpaling tadah, dia twist daripada kerja seorang penyanyi menjadi seorang bomoh ataupun dukun. Kenapa lah kono itu baik-baik jadi penyanyi famous apa semua, tiba-tiba pula mau jadi dukun. Kenapa? Nanti lepas ini kita bercerita dan kita tahu kenapa dia jadi dukun. Mona Fendi ni dia telah berkahwin dengan seorang lelaki yang dikenali sebagai Muhammad Nur Afandi Abdul Rahman. Jadi dia kahwin dengan lelaki ni. Lelaki ni sebenarnya klaim dirinya sebagai seorang peminat tegar si Mona ni, dan janji akan macam bagi financial support untuk dia upkan dia punya career. Itulah nama Mona Fendi tu terhasil. Sebenarnya namanya Mona aja pun. Then after dia kahwin dengan lelaki ni, lelaki kan namanya Muhammad Nur Afandi. Jadi diambillah nama lelaki tu jadi Mona Fendi. Jadi dia dikenali sebagai Mona Fendi. Lepas dia kahwin ni, betul lah dia sama-sama berusaha apa semua, work hard apa semua, sampailah dia betul-betul meletup ke babum pada era-era tahun 1980-an begitu. Dia meletup dan sampai dia keluarkan satu album tajuknya Diana 1. Bukan Janji Diana, Diana 1 nama albumnya. Adalah lagunya tuh. Lagunya. Aduhai ibuku, rintihan dari anakmu, kemanakah dikau pergi? Oke, so kamu dengar lagunya, siok lagunya. Jadi itulah lagu yang buat dia meletup ke babom pada masa tu. Jadi lepas beberapa tahun, maklumlah kita manusia, macam yang aku cakap dalam talkku sebelum yang kegagalan tuh, kita kadang di atas, kadang kita di bawah. Jadi selepas beberapa tahun dia meletup ke babom nih, dia pun berada di bawah. Maklumlah banyak sudah artis baru kan, artis baru nih datang. Lepas tu bakatnya yang tak berapa nih bukan punah lah, macam berkurang. Dia punya job pun macam kurang, so dia punya job apa semua. Dari situlah dia ini berpaling tadah jadi macam mau bersilat pula kan. Dia berpaling tadah jadi bomoh, jadi dukun. Jadi dia ni menurut cerita, dia pergi Indonesia, pergi Medan ke ya, di Indonesia tuh. Dia berguru lah dari sana. Dia berguru, mengamalkan ilmu hitam, cari-cari ilmu untuk bikin dia jadi dukun yang hebat. Bila dia balik Malaysia, lepas dia berguru di Indonesia tuh, jadi dia ada ilmu lah kan. Jadi dia jadilah dukun di sini. Dia punya klien bukan orang-orang yang calang-calang orang yang meletup-letup ke babung jugalah. Dia punya klien. Dan si ahli politik nih, yang Datuk Mazlan Idris, inilah salah satu dia punya dia punya klien juga. Jadi Datuk Mazlan Idris nih, dia ahli politik Dun Batu Talam. Pergilah jumpa dengan si Mona nih untuk tolongnya supaya dia stable lah dalam punya politik, punya field tu kan. Jadi si Mona nih dengan lakinya, pembantunya si Juraimi Hasan, dia pun konon-konon dia mau lah tolong si anu nih, mau tolong ada motor pula. Biar tu motor lalu dulu. Di maintain bagi stable dia punya career sebagai ahli politik. Kamu tahu lah kan ahli politik macam mana. Jadi dia pun berusaha lah untuk memperkukuhkan lagi dia punya kuasa tu. Datuk ni dia dikenali juga, dia ni dengar cerita macam orang membawang kan. Dia ni dengar cerita juga gila kuasa. Jadi dia pergilah ke Mona ni. Jadi si Mona ni pun bersetuju lah untuk tolong Datuk Mazlan. Dia cakap dia konon ada apa orang cakap untuk barang-barang tuh, barang-barang bomo nih. Barang-barang ada songkok, konon ada keris peninggalan
mantan presiden Indonesia. Jadi dia cakap benda tu confirm akan bikin kuasa si Datuk Mazlan ni okey lah, kebabom lah, stable lah, apalah. Dia janjilah, dia konon-konon kasih yakin Datuk ni yang betul-betul dia boleh buat bagi apa yang si Datuk ni mau. Jadi imbalan daripada Datuk ni banyak gila dia minta. Kau tahu 2.5 juta ringgit Malaysia all dia minta. Jadi sebabkan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, untuk dapatkan kuasa, Datuk Mazlan pun bersetujulah. Sampai di rumah si Mona ni, si Datuk ni disuruhlah baring, konon buka baju apa semua dibaring lah. Lepas tu tengok atas konon begini. Lepas tu ada laparan dia lepas ditutup matanya. Lepas tu sambil tu disuruh dia bayangkan duit akan jatuh dari langit. Sambil dia cakap duit akan jatuh dari langit, dia pun letaklah bunga-bunga konon di badan-badan si Datuk ni. Biasa ritual-ritual yang macam biasa kita tengok dalam cerita-cerita tu, ritual-ritual untuk bomo-bomo tu. Begitulah juga si Mona buat. Kau tengok si Mona ni. Ndak so diingatnya Tuhan masa tu. Okay, sambung. Jadi lepas dia suruh si Datuk bayang-bayangkan begitu, si Datuk pun terbuai dengan bayangannya duit jatuh dari langit. Jadi ahli politik yang berjaya kan, banyak sudutnya. Dia pun berbayang-bayangkan. Lepas tu tiba-tiba, bukan tiba-tiba, ini sudah direncanakan daripada dulu lagi sudah direncana. Perfect lah dia punya plan. Datanglah pembantu si Mona, datanglah si Juraimi Hasan, bawalah sebilah kapak. Dia bawa sebilah kapak tu tajam gila-gila lah, so diasah. Tajam gila-gila lah kapak tu. Jadi dia pun angkat kapak tu tanpa bismillahirrahmanirrahim. Ndak ada bismillah, ndak ada assalamualaikum, ndak ada excuse me, ndak ada apa. Terus dipenggal lah dia kepalanya si Datuk tu. Terputus lah. Cukup bayangkan kapak, bayangkan je ini kapak. Ndak payah lain ni, aku ambil aku punya jap. Kajap aku suruh kamu imagine kapak. Ini kamu imagine ini kapak. Tajam. Dia ambil nih, dia begini tanpa bismillah, bam, terputus leher si Datuk nih tadi, putus lehernya. Jadi belum lagi dia orang ini puas hati penggal kepalanya orang. Nggak tahu lah aku. Pergi lagi dikerat-kerat 18. Dikerat 18 badannya orang yang tadi sudah dipenggal. Ya Allah ya Tuhanku, semoga Allah ampuni dia ya. Nggak lah aku tahu apalah yang ada di pikirannya. Cukuplah kau penggal kepalanya kan. Kalau kau tidak berhati sangat, cukuplah. Tidak payahlah kau kerat-kerat, kesian orang. Manusia tuh bukan ayam. Kan kau ingat dia ayam, jadi kau praktis kerat-kerat, potong-potong orang. Dipotong lah dia 18 bahagian. Mau kau bayangkan 18 bahagian tuh macam mana? Cobalah kau bayangkan kau pergi potong ayam. Jadi lepas dia kerat tuh, dia pun tapuk lah si Datuk ni. Dia pun tanam bukan mayat lah tuh kan. Dia pun pergilah tanam keratan-keratan sisa-sisa yang dia lepas dia kerat-kerat tuh tadi di belakang rumahnya. Di belakang rumahnya itu ada satu store. Adalah berapa meter sedikit dari rumahnya. Di situ ada store. Dia pun letaklah Datuk ni dalam dia pun tanamlah dalam situ untuk hilangkan bukti ataupun apa. Dia pun tanam Datuk di bawah dalam dia 1.6 meter kah dalam dia tuh. Bukan setakat dia tanam pas dia taruh tanah. Dia kan pandai. Kalau letak tanah kan orang curiga pula, orang syak sangka pula. Jadi dia pergilah dia pergi letak semen. Dia semenkan, dia letak semen di situ. Semen, kamu tahu semen? Dia letaklah situ. Jadi dia rasa dirinya pandai lah sudah. Macam aku cakap tadi, dia orang ni enggak ada hati, enggak ada perasaan, enggak ada apa. Kau tahu apa dia buat the next day? The next day dia boleh pergi shopping di KL. Dia beli Mercedes. Banyak duitnya kan, sudah dapat duit daripada si Datuk tu. Dia pun belilah Mercedes. Dia pergi shopping apa semua. Dan yang paling meletup ke babam, kamu tahu apa? Berubah mukanya jadi begini. Tengok mukanya berubah kan? Itulah mukanya. Padahal muka sebelum tu kalau kamu perhatikan music video yang dia menyanyi tu tadi dengan yang sekarang tu, mana ada sama sudah. Sebab dia buat operasi plastik. Lepas tu dia ada juga dengar cerita dia beli emas apa semua lah. Shopping lah, berhabis lah dia shopping kan. Jadi dia rasa dirinya selamat, so dia tidak rasa bersalah. After seminggu Datuk hilang, keluarganya pun buatlah laporan. So Datuk ni dia nak ada inform siapa-siapa dia pergi mana. Mungkin sebab dia mau pergi berdukun kan. Jadi dia pun macam tapuk lah benda tu daripada even keluarganya pun dia nak kasih tahu lah kan. Jadi lepas seminggu tu dia hilang, tak tahu pergi mana, memang tak ada siapa-siapa yang tahu lah. Barulah pergi buat laporan polis. Polis pun siasat. Memang tak ada ciri-ciri lah, tak ada macam petunjuk lah si Datuk ni pergi mana. Yang dia orang cuma ada satu benda je yang dia orang tahu, Datuk tu ada keluarkan duit
300.000 ringgit cash dia keluarkan, dia withdraw daripada bank masa hari yang dia hilang tuh. Itu je lah yang polis tahu. Jadi macam yang orang cakap lah, sepandai-pandai tupai melompat, jatuh juga tersungkur ke tanah kan. Sebenarnya macam Allah mau tunjuk lah kali kan. Suatu hari ni adalah satu macam pesta-pesta begitu, kena imbus tuh tempat. Jadi di dalam orang yang kena imbus nih, dalam situ tuh ada si Jeremy. Jadi dia pun kena tangkap lah, si Jeremy lah, mabuk lah masa tuh, biasa lah kan orang mabuk. Jadi dia mabuk, dibawa pergi penjara. Lepas tu tiba-tiba lah nih dibawa pergi balik, bukan bawa pergi penjara, bawa pergi balik polis. Tiba-tiba lah nih dia cakap, kamu mau tahu kah, begini dia mabuk, kamu mau tahu kah, si Datuk Mazlan Idris tuh aku sebunuh bah. Orang mabuk jadi bongok lah kan, nggak ada so dipikir, dia cakap. Jadi polis pun, woi, betul kah kau ini? Coba kau cakap lagi satu kali. Si Dato Mazlan tuh aku yang bunuh, tanya begitu. Lepas tu polis pun tanya lah, kenapa kau bunuh dia? Kenapa lah kau bunuh dia? Kenapa kau boleh bunuh dia? Hai kamu nih polis, saya kan ini pembantunya si Mona Fendi, jadi saya tolonglah dia bunuh. Dia cakap begitu. Jadi terbuktilah, adalah petunjuk. Lepas tu polis bawa lah dia pergi tunjuk di mana dia simpan mayat tuh apa semua. Lepas tu digali tempat tu, digali, dihancurkan. Jumpalah kesian keratan Dato Mazlan, almarhum Dato Mazlan Idris dalam tu. Tapi dia di kerat 18 berdasarkan cerita si Jeremy ini, dia di kerat 18 tapi keratan tu ndak sampai 18 sebab ada beberapa keratan yang hilang. Lepas tu si Mona ni pun kena tangkap dia dengan lakinya, kena tangkap waktu penjara. Jadi lepas dia kena tangkap nih, yang peliknya si Mona ni dengan lakinya, Mona lah terutamanya, dia ni ndak ada rasa bersalah, ndak ada rasa yang sedih apa semua, ndak. Dia senyum je, dia senyum saja, dia senyum, ndak rasa bersalah, macam orang psycho, begitulah, senyum, ndak ada apa-apa bersalah, padahal dia sudah membunuh orang, sudah dikerat-keratnya orang, ndak rasa bersalah lagi. Jadi diorang pun dibicarakan di mahkamah berdasarkan menggunakan konsep sistem juri. Dulu kan ada sistem juri untuk kes-kes bunuh. Jadi masa si Mona ni diaplikasikan lah sistem juri itu untuk handle dia punya kes. 1 orang hakim, 7 orang juri. 7 orang juri ni orang-orang biasa aja untuk menunjukkan yang Malaysia ni mengamalkan sikap demokrasi. Okey, jadi ada 7 orang juri daripada orang random je kena choose. Lepas tu pun berbicara, dan dia dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Dia orang 3 ni. Lepas tu dia orang ada buat rayuan tapi tak kena layan lah. Jadi pada 2 November 2001 dia orang pun pergilah dibawa ke tali gantung. Jatuhlah hukuman gantung terhadap ketiga-tiga orang ni. Tapi dengar-dengar cerita lah kan, si Mona ni dia digantung 3 kali. 3 kali dia digantung. Kan kita ni kan kalau digantung dibiarkan dulu 15 minit. Bukan kita lah, orang-orang yang digantung dibiarkan 15 menit. Kalau dia masih hidup, gantung lagi balik. Kalau hukum gantung sampai mati, akan digantung lagi balik. Jadi percobaan pertama dia nak mati, kedua tak mati, sekalinya yang ketiga ni mau digantung sudah, dicakaplah sama dia. Dicakap, kau dulu, kau bagilah pesanan terakhirmu apa Mona. Dia cakap begini mukanya, dia senyum kanan senyum kiri. Dia cakap apa? Aku tak akan mati. Yakin dia tak akan mati ya? Dia pikir dia tu malaikat, dia pikir dia Tuhan, dia tahu dia mati kan tak? Yakinlah dia, ilmunya kan letup ke babom sudah. Jadi yakinlah dia. Maksudnya dia pun digantung untuk kali ketiga. Tapi malangnya kali ketiga tuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi berdasarkan kronologi cerita tadi, kita masuk pula kepada tahap tentang spekulasi. Jadi cerita si Mona ni banyak sangat spekulasinya. Ada beberapa spekulasi lah. Yang pertama spekulasinya tuh, si Mona ni sebenarnya ilmunya tuh, dia sebenarnya tidak ada niat pun mau bunuh si Datuk ni, tidak ada niatnya pun untuk membunuh. Dia sebenarnya sudah suruh si Datuk, dia betul-betul lah ilmu hitamnya tuh betul-betul ada, betul-betul gempak ke babong, bukan kaleng-kaleng orang cakap, ilmunya ini betul-betul. Jadi dia ni sebenarnya untuk dia tetak kepala si Datuk pula, dia tetak kepala si Datuk tuh sebenarnya dia punya dia punya apa nih nama orang cakap,
sebahagian daripada upacara transfer ilmu lah untuk tetap. Jadi si Datuk ni sudah dikasih ilmu kebal, tapi malangnya pula, pandainya pula Datuk ni melanggar pantang larang, tapi dia nak bagi tok si Mona yang dia langgar pantang larang. Sebab itulah dia pergi jak bodoh-bodoh mau ditetak palanya. Tapi kan aku nak rasa pun dia ni betul-betul langgar pantang larang. Sebab kalau dia langgar mestilah dia bagi tahu kan. So mesti dia takut juga konsekuensi yang dia akan dapat. Aku nak rasa dia ni bodoh bangang. Kan dia ahli politik, mestilah dia pandai kan, mesti dia boleh fikir. Jadi spekulasi yang pertama ni aku nak terima lah. Aku nak terima. Orang cakap spekulasi pertama ni sebab itu dia senyum. Sebab dia nak rasa bersalah. Sebab itu bukan salahnya. Memang Datuk yang mau. Tapi dia yang Datuk yang salah. Tapi Datuk tu nak mengaku. Begitu. Datuk nak mengaku. Tapi si Mona ni dia nak membuka cerita ni di mahkamah sebab dia tahu benda tu gaib, benda ilmu hitam, tentang ilmu-ilmu gaib. Mestilah pihak mahkamah nak akan terima. Jadi dia pun mengaku je lah, okey je lah, kena gantung pendapat lah, begitulah dia kan. Jadi spekulasi kedua, yang spekulasi kedua pula sebenarnya suaminya lah yang berniat untuk membunuh si Datuk ni sebab dia ada macam salah faham dengan Datuk. Jadi si Mona ni seorang isteri yang baik, penurut, penyayang, cinta gila babi dengan lakinya. Dia on sajalah, ikut buatlah benda tu. Itulah antara dua je lah spekulasi yang aku mau huraikan pada hari ini. Ada lagi. Masa dia di penjara ni, konon-konon dia ni bertaubat lah, sembayang lah, mengaji lah, baik lah, apalah. Lepas tu ada juga spekulasi yang cakap ilmunya ni terlampau gempak ke babom, sampai waktu dia dalam penjara tu dia jadi hantu lah, dia bersiar-siar lah, dia keluar lah, dia apalah, banyaklah spekulasinya. Tapi Allahualam, Allah je yang tahu benda tu betul kan tak. Kita nak boleh terlalu percaya juga kan. Jadi cerita si Mona ni dia bukan setakat menggemparkan Malaysia aja, tapi menggemparkan seluruh dunia lah pada abad 20, pada dulu-dulu tu lah. Memang dia menggemparkan sangat-sangat. Jadi macam aku cakap tadi, masa kes si Mona ni kan dia dihakimi berdasarkan sistem juri. Kes si Mona ni adalah penutup daripada sistem juri. Lepas kes si Mona ni tak ada lagi sistem juri, dimansuhkan di Malaysia pada tahun 1995. Jadi next, sebabkan cerita si Mona ni memang mendapat perhatian umum, perhatian publik semua-semua tu. Jadi keluarlah beberapa cerita movie yang menceritakan tentang kisah Mona Fendi ni. Dia ada dua yang dari Malaysia. Satu tajuknya Mona yang dirilis pada tahun 2002. Dan satu lagi tajuknya Dukun. Jadi Dukun ni sebenarnya cerita ni keluar pada tahun 2006. Tapi waktu tahun 2011 cerita ni diharamkan untuk ditayangkan sebab dia punya konten dalam tu lah ndak menyebabkan dia diharamkan untuk ditayangkan. Tapi pada tahun 2018, kamu ingatkah? 2018 kan ada cerita gempak kebabom juga tu, cerita Dukun. Sebenarnya cerita Dukun tu adalah berdasarkan cerita Mona Fendi lah. Adakah kamu tengok cerita tu? Itu cerita Mona Fendi lah tu sebenarnya, cerita Dukun 2018 tu dia tayang balik. Jadi pengajaran daripada cerita ni, janganlah kita mengamalkan ilmu-ilmu hitam. Benda tu tak akan bawa kita kemana pun. Ingat, Tuhan tu ada. Kita nak payah untuk kita berjaya, kita nak perlu ilmu-ilmu hitam begitu. Kita minta aja sama Tuhan. Tuhan tu kalau dia membagi kita apa, senang je. Yang penting kita betul-betul minta dengan Tuhan. Tak payah guna ilmu hitam. So ilmu hitam tu itulah makan diri sendiri. Makan diri sendiri. Jadi jauhkanlah benda-benda tu. Dan next pun yang ada di sebalik daripada cerita ni, Allahualam kan. Jadi kita doakan je lah semua arwah tenang, dan mudah-mudahan masa sebelum diorang kena gantung tu dia sempat bertaubat. Semoga Allah ampuni dosa-dosa diorang. Dan yang Islam tu bolehlah sedekahkan Al-Fatihah walaupun macam mana pun. Walau macam mana pun diorang buat yang tak sepatutnya, kita perlu doakan jugalah diorang. Kita sama-sama manusia kan. Kita sama-sama mendoakan untuk sesama Islam, sesama manusia. Tu je lah daripada ni. Thanks for watching. Sorry lah kalau ada kekurangan daripada ceritaku. Bye.